Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita akan membincangkan satu isu pendidikan berkaitan dengan PDPR. Baik, PDPR telah dilaksanakan pada peringkat fasa 2, PDPR 2. Sebelum itu kita telah melaksanakan PDPR 1 pada tahun yang lalu. Baik, apakah kesimpulan yang kita boleh buat dalam membicarakan tentang PDPR, dan adakah tindakan ataupun keputusan melaksanakan PDPR ini sesuai atau tepat pada masanya? Baik, saya ingin membincangkan isu PDPR ini kerana ia melibatkan sejumlah kumpulan pelajar yang sangat besar, hampir 4.5 juta orang pelajar, dan dia melibatkan hampir 10,000 buah sekolah dan melibatkan 450,000 orang guru, dan ini merupakan satu isu yang sangat besar dan menjadi perlu dibincangkan secara lebih meluas. Baik, pada tahun lepas apabila PDPR 1 dilaksanakan, kita dapat lihat bagaimana Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah mengambil langkah iaitu melaksanakan PDPR dengan memberi penekanan kepada pelaksanaan pembelajaran dalam talian. Ini adalah satu keputusan yang pada pandangan saya merupakan satu keputusan yang agak janggal dan tidak begitu sesuai dilaksanakan pada waktu itu. Walau bagaimanapun ia telah dilaksanakan. Apa yang saya maksudkan sebagai satu keputusan yang janggal? Kalau kita dapat lihat pada tahun lepas, bulan April 2020, antara bulan Mac, 28 Mac hingga 2 April, kerajaan melalui KPM telah melaksanakan satu kajian tinjauan yang bertajuk Kajian Kesediaan Murid untuk Pembelajaran dalam Talian. Kajian ini dilaksanakan untuk menunjukkan ataupun mendapat respon daripada ibu bapa dan pelajar sejauh mana mereka bersedia untuk melaksanakan pembelajaran dalam talian. Hasil kajian yang telah dijalankan kepada 893,331 orang pelajar dan 670,118 orang ibu bapa, keputusan menunjukkan bahawa keseluruhannya ibu bapa dan pelajar tidak bersedia dalam melaksanakan PDPR 1.0 dalam talian. Apakah data-data yang boleh kita simpulkan daripada kajian tersebut? Didapati bahawa hanya 6% sahaja pelajar yang mempunyai komputer peribadi di rumah, manakala 9.3% mempunyai laptop, 5.8% mempunyai tablet, dan 46.5% mempunyai telefon tangan. Dan didapati kebanyakan pelajar yang mempunyai bahan-bahan ataupun gadget-gadget ini, mereka juga memiliki lebih daripada satu gadget tersebut. Ini menunjukkan hampir 90% pelajar-pelajar ataupun keluarga di Malaysia ini tidak mempunyai peranti khusus untuk anak-anak mereka belajar dalam talian. Kedua, data yang menunjukkan bahawa di Malaysia kita mempunyai hampir 5 juta orang pelajar. Kita juga mempunyai 10,000 buah sekolah. Daripada 10,000 buah sekolah itu, hampir 7,000 sekolah adalah sekolah rendah dan hampir 3,000 sekolah adalah sekolah menengah. Kalau kita ambil sekolah rendah sebagai contoh, daripada 7,000 buah sekolah itu, 5,000 ataupun lebih daripada 2/3 sekolah-sekolah rendah di Malaysia berada di kawasan luar bandar dan pedalaman. Yang kita tahu bahawa sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman ini mempunyai masalah dengan capaian internet, selain daripada keluarga yang ramai tidak mempunyai peranti untuk anak-anak mereka belajar. Data-data ini secara jelas membuktikan bahawa pembelajaran dalam talian pada PDPR 1 tidak boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, KPM telah mengambil satu keputusan yang agak janggal kerana mereka meneruskan pembelajaran dalam talian tanpa mengambil kira data-data yang begitu signifikan yang membuktikan bahawa pembelajaran dalam talian tidak boleh dilakukan.
Apa yang berlaku selepas itu? Didapati bahawa selepas tahun kita melaksanakan PDPR 1, ramai ibu bapa yang bersungut dan tidak boleh melaksanakan PDPR dalam talian. Ramai anak-anak yang ketinggalan, ramai anak-anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan berkesan, ramai guru-guru yang terkesan sehingga menghilangkan motivasi dan menjadikan sistem pendidikan kita agak kucak-kacir dan kurang dapat dilaksanakan dengan secara yang berkesan. Akhirnya, kita telah melaksanakan PDPR 2.0. Satu perkara yang menarik dalam PDPR 2.0 ini adalah Kementerian Pelajaran mula memahami dan mula menyadari bahawa pembelajaran dalam talian bukanlah kaedah yang terbaik yang harus diberikan fokus dalam pelaksanaan PDPR. Didapati KPM mula melonggarkan konsep PDPR ini kepada pembelajaran dalam talian, pembelajaran luar talian, pembelajaran offsite, dan lebih-lebih lagi akhir-akhir ini kita dapati bahawa kaedah yang diamalkan adalah berasaskan kepada kesesuaian dan juga keupayaan pihak sekolah dan guru-guru. Ini membuktikan bahawa selama setahun kita berhadapan dengan isu PDPR ini disebabkan oleh ketidaksediaan kita untuk memahami data ataupun bahan-bahan bukti bahawa kita tidak bersedia dalam pelaksanaan PDPR melalui dalam talian. Dalam PDPR 2, kita dapati salah satu perkara yang telah dilakukan oleh pihak KPM iaitu dengan mengeluarkan panduan jadual pelaksanaan PDPR 2 yang dikatakan oleh ramai pihak termasuk guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar terlalu membebankan. Apa yang kita boleh belajar daripada pelaksanaan PDPR 2 ini? Kita akan dapati bahawa kaedah yang terbaik sebenarnya dalam melaksanakan PDPR 2 adalah melakukan desentralisasi PDPR kepada pihak sekolah dan guru-guru. KPM walaupun mempunyai kuasa dan mempunyai autoriti dalam menjadikan PDPR ini berjaya, sebenarnya pelaksanaan dan juga kejayaan dalam kita melaksanakan PDPR ini tergantung kepada keupayaan guru, keupayaan pengurusan sekolah dan juga keupayaan ibu bapa dalam menyokong pembelajaran anak-anak kita. Kita mungkin melakukan kesilapan kali kedua kerana tidak melaksanakan PDPR desentralisasi kepada pihak sekolah. Kita dapati bahawa walaupun PDPR ini dilaksanakan secara lebih fleksibel, tetapi penjadualannya itu masih juga dikeluarkan oleh pihak KPM. Dan kemudian dikeluarkan dokumen panduan PDPR 2.0. Apa yang patut dilakukan oleh KPM pada waktu ini adalah melakukan desentralisasi dan memberi otonomi sepenuhnya kepada penjadualan PDPR 2.0 kepada pihak sekolah dan juga pihak guru untuk mereka merancang pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan keadaan dan juga keperluan pelajar. Yang penting kepada PKPM adalah untuk memastikan semua sekolah mengikuti dan mematuhi jam minima pembelajaran bagi setiap mata pelajaran dan kemudiannya menentukan ataupun menyokong pelaksanaan PDPR 2.0 ini dengan menyediakan lebih banyak program-program ataupun model-model dan juga bahan-bahan sokongan untuk ibu bapa dan juga guru-guru di sekolah. Kita berharap supaya KPM lebih terbuka dalam melihat PDPR 2 ini sebagai pelaksanaan di peringkat sekolah dan juga guru-guru. Kita mengharapkan KPM lebih terbuka dalam melihat bahawa isu PDPR ini bukanlah isu di pusat tetapi isu di kampung-kampung, di pedalaman dan juga di desa-desa yang jauh terpencil. Melaksanakan PDPR 2 dalam keadaan di mana kita tidak mampu melihat keadaan sebenar pelajar-pelajar ibu bapa di kawasan pedalaman akan menyebabkan PDPR 2 ini akan melebarkan jurang pencapaian pendidikan untuk anak-anak kita. Oleh itu, kita berharap
PDPR 2 ini akan menjadi lebih baik daripada PDPR 1, bukan sahaja dari segi kesediaan untuk menggunakan kepelbagaian platform pembelajaran selain daripada pembelajaran dalam talian. PDPR 2 juga harus pusatkan, diberikan autonomi yang lebih kepada guru-guru dan pihak sekolah untuk menentukan keupayaan pelajar dan juga keadaan setempat. Kita harap PDPR 2 ini akan berjaya kerana ini merupakan satu-satunya kaedah yang kita ada buat masa ini untuk melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak kita. Walaupun kaedah yang sebenarnya yang terbaik buat masa ini adalah membuka semula sekolah-sekolah rendah dan melakukan penjadualan sesi persekolahan secara bergilir-gilir antara tahap 1 dan tahap 2, dan juga mengurangkan bebanan guru dengan mengurangkan silibus dan juga mengekalkan hanya subjek-subjek utama sahaja. Tapi jika itu tidak dapat dilakukan atas dasar-dasar birokrasi, sekurang-kurangnya PDPR 2 ini dapat dilaksanakan dengan memberi autonomi yang lebih kepada guru-guru dan juga pihak sekolah. Kita mendoakan supaya PDPR 2 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, dapat dikurangkan kerenah birokrasinya, dapat meningkatkan motivasi guru, pelajar dan ibu bapa, dan yang paling penting, sistem pendidikan kita terus berjalan dan mendapat kepercayaan daripada masyarakat dan membangunkan negara. Terima kasih.